Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah para pendengar sekalian, alhamdulillah kita telah pun selesai berbuka bersama keluarga, selesai kita tunaikan maghrib bersama keluarga. Jadi insyaAllah tazkirah ringkas pada hari ini mengenai kita upgrade amalan kita di bulan suci yang mulia ini. Jadi para pendengar sekalian, bila mana kita sebut tentang upgrade, kita tahulah upgrade tu maknanya kita naik taraf. Yang sedia ada ni amalan yang kita buat ni, kita naik taraf. Kita naik taraf dari segi apa? Dari segi apa yang kita buat sebelum Ramadan ni, kita lakukan, amal kebajikan kita lakukan dan sebagainya. Tapi kita upgrade kita punya amalan tu supaya dia lebih special, nak compare daripada bulan-bulan yang lepas. Jadi pelbagai cara untuk kita upgrade amalan kita. Biasanya sekarang ni kita tengah dalam mengharungi ataupun kita tengah memerangi penularan wabak COVID-19 ni, dan memandangkan masjid di seluruh Singapura ni ditutup untuk kemaslahatan umum. Jadi banyaklah soalan-soalan yang keluar, especially mengenai tarawih, di rumah bagaimana. Dan biasanya lah kalau kita tahu, kita kalau yang tak biasa memimpin ataupun tak biasa menjadi imam dan sebagainya, kita pergi ke masjid, kita ikut imam untuk tunaikan solat tarawih, solat witir dan sebagainya. Jadi sekarang ni bila masjid tutup ni, kita pula bagaimana di rumah? Di rumah sekarang ni tengah circuit breaker. Jadi saya pasti semua ni berada di rumah lah. Ramai yang berada di rumah ni untuk mematuhi arahan daripada government. Sekarang ni saya nak kongsikanlah mengenai bagaimana untuk kita upgrade amalan kita di bulan suci yang mulia ini. Para pendengar sekalian, banyak sekali caranya untuk kita upgrade. Especially bila kita sekarang ni dengan ahli keluarga kita. Salah satu yang saya boleh berikan contoh ni adalah bila kita dapat menunaikan solat berjemaah bersama keluarga. Kenapa saya cakap demikian? Kenapa kita bangun sahur bersama, kita tunggu solat subuh pun bersama, dan kita tunaikanlah solat berjemaah bersama keluarga. Jadi manakah semuanya rumah, jadi seorang ayah yang di rumah tu bolehlah memimpin keluarganya untuk tunaikan solat fardu berjemaah. Barangkali yang lepas tu kita dah bekerja dan sebagainya, zuhur asar pun kita tak ada kat rumah dan sebagainya. Dan lepas tu maghrib pun kalau sempat berbuka, kalau tak sempat pun kita buka kat luar. Jadi kita ambil hikmah di sebalik COVID-19 ni. Kita janganlah merungut, jangan nak protes. Protes sebab apa? Sebab masjid tutup. Macam mana ni? Ramadan dengan masjid ni dia macam isi dan kuku. Dia kalau boleh macam kita cakap Ramadan je, kita mesti ingat masjid. Kita iftar bersama, kita tarawih bersama. Alhamdulillah, kita semarakkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita makmurkan rumahnya. Tapi dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ni, memanglah mustahil untuk kita berkumpul beramai-ramai. Tapi itu tidak bermaknanya solat tarawih kita pun kita tak laksanakan para jemaah, pada pendengar sekalian. Jadi boleh kita laksanakan solat tarawih kita di rumah bersama keluarga. Salah satunya adalah saya takkan kongsikanlah macam bacaan dia ke, nazam ke, sebab topik ini mengenai kita upgrade amalan kita bulan suci ini. Jadi dengan saya mengongsikan ni, barangkali kita kena faham lah. Kita kena faham bila mana kita hendak niat untuk tambah amalan kebajikan kita. Dan memang bulan Ramadan, dan memang bulan yang di mana syurga tu, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun digari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah memang bulan kebajikan. Kita semua ni akan mengejar-ngejar untuk membuat amalan kebaikan, berlumba-lumba. Lagi-lagi bila kita 10 malam terakhir. Sekarang ni barulah Ramadan yang pertama.
Tapi kalau kita nak insya-Allah lah umur panjang, kalau kita dapat penuhkan Ramadan tahun ini, yang 10 malam terakhir tu adalah salah satu malamnya adalah malam yang istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi seterus kepada topik ini, para pendengar sekalian, kita boleh saja, kalau biasanya kita baca Al-Quran dan sebagainya, kita boleh upgrade amalan kita ni dengan lebih tadarus Al-Quran dengan anak-anak, dengan keluarga. Yang ibu ayah barangkali dia boleh mendengar bacaan anak-anak, mengaji dan sebagainya, ataupun menyuruh anak-anak untuk hafal juz ammah dan sebagainya. Pelbagai kita berzikir, bertasbih, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita berpuasa ni kuranglah aktiviti nak kita ke dapur. Ke dapur tu maknanya ialah sekarang ni kalau kita sebelum puasa tu tengah circuit breaker ni, biasanya kita akan ke dapur lah. Destination yang important is dapur lah. Kita buka fridge, kita tengok apa yang boleh masak makan dan sebagainya. Tapi kalau dah puasa tu maknanya dapur tu kira tempat yang dilarang lah. Tempat yang dilarang, tapi macam mana kita hendak menghilangkan kebosanan kita di rumah. Jadi kita buat amalan baca Quran, tadarus, satu hari satu page ke, satu hari 2 page ke, terserah. Terserah. Jadi kalau yang mereka yang masih belum lagi untuk kenal Al-Quran, barangkali dia boleh mencari guru Al-Quran online dengan guru ngajinya. Jadi kita sibukkan masa kita tu dengan buat amal kebajikan. Tapi kalau nak katakan saya nak, kalau nak derma dekat masjid, sekarang masih tutup, macam mana? Setiap kita pun bolehlah melakukan kita punya infak dan sebagainya melalui online dan sebagainya. Jadi kalau warga-warga emas kita yang tak IT savvy sangat tu, barangkali anak ke cucu boleh membantu untuk untuk membantu warga emas kita ni untuk menderma dan sebagainya secara online. Secara online ni bukan semua yang arif. Ada yang masih lagi nak gunakan fizikal, pergi masjid, tak pergi tabung, pergi masjid letak duit dalam tabung, secara fizikal. Tapi sekarang semua tutup, tapi itu tidak bermakna amalan kita pun tertutup. Amalan kebajikan kita pun tertutup. Tidak, kita masih boleh lagi pahala bersedekah Ramadan ni, insya-Allah lah. Pahala kita ni berganda-ganda. Kalau kita, dan memang hadis Nabi SAW disebut, kalau seorang hamba tu meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3, salah satunya adalah sedekah jariah. Jadi kita anggap, kita ikhlaskan diri kita bila kita sedekah sebagainya itu sebagai pelaburan saham kita nanti di akhirat kelak. Jadi seterusnya, bila kita apa lagi yang kita boleh upgrade bulan suci Ramadan ini, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tu nak tengok Netflix, tengok movie lah, apa-apa movie tu boleh. Tapi jangan kita habiskanlah setengah hari berpuasa tu dengan tengok Netflix saja. Kita bolehlah selang-seli dan sebagainya lah. Jadi kita balance lah. Kita dapat ukhrawi, kita pun dapat duniawi juga. Jangan lebih je duniawi, ataupun kita lebihkan tidur je. Dah boring lah. Apa nak buat, tidur je lah. Tidur je sampailah nak lepas asar tu kita bangunlah untuk tunaikan solat asar, lepas tu tunggulah sampai kita berbuka. Jadi para pendengar sekalian, bila tu sebab tentang upgrade ni, sebenarnya kita kena faham yang bila kita buat satu amalan tu, pastikan amalan kita itu ada ilmu, perlu ada ilmu. Jangan kita lakukan amalan itu tanpa ada ilmu. Kerana tanpa ada ilmu tu, amalan kita tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suka saya di sini, anda kata kalau kita ni mula-mula untuk berjinak dengan doa-doa yang lain daripada lain, kita hafal doa tu dan sebagainya, dipersilakan, tak ada masalah. Tapi pastikan apa yang kita lafazkan, apa yang kita hafal itu kita tahu ertinya. Nak cakap, janganlah kita kirakan ni doa saya ni, doa ni kira dah makam dah tinggi sikit. Ni doa ni kira doa basic ni dah tak payah lagi dah. Kita kena faham para pendengar sekalian, kita bila lakukan amalan itu, pastikan amalan itu bermanfaatkan kita nanti di akhirat kelak. Dia manfaatkan kita nanti di akhirat kelak. Jangan dijadikan sia-sia.
Kita hafal sana, hafal sini, tapi kita tak tahu apa makna dia. Sebab apa? Kita nak lain daripada yang lain. Boleh, tak ada masalah. Saya ulang balik, tak ada masalah untuk mencari doa ke zikir ke yang lain, tak ada masalah. Boleh. Tapi kalau kurang unsure lah, kalau kira kurang tahu pasal ini, kita boleh rujuk pada mereka yang lebih arif. Jangan salah faham, bukan maksud sini maknanya kita stick lah daripada kita kecil sampai besar doa-doa itu juga solat 3 kul juga. Tidak. Maksudnya kita akan upgrade amalan kita, tapi upgrade amalan kita tu dengan ilmu. Itu maksud saya. Bukan kita dari kecil kita dah biasa sampailah kita dah meningkat dewasa, dah berumah tangga, dah ada anak, dah ada isteri, dah ada cucu pun sambil 3 kul aja. Jadi kita mesti nak kena ubahlah, tambah sikit kita punya amalan kita. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang paling sesuai sekali untuk kita tambahkan amalan kita. Bagi para wanita pula yang keuzuran yang tidak boleh berpuasa disebabkan keuzuran, itu pun tidak bermakna amalan kebajikan pun tertutup ataupun terputus. Of course lah, dah tak boleh berpuasa, dah tak boleh solat, jadi dia boleh lakukan apa yang saya katakan tadi itulah. Salah satunya banyaklah berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengar syarahan online. Mana-mana lah nak dengar ke apa ke, yang mana ada asatiza yang dia favourite ke ataupun yang dia follow ke, dia persilakan, tak ada masalah. Kuliah online, syarahan online, ataupun dengar bacaan Al-Quran dan sebagainya, manfaatkan diri kita dan sebagainya. Ini tak ada jadi masalah lah. Lagi dapat pahala tu menyiapkan iftar bersama keluarga, menyiapkan iftar untuk keluarga dan menyiapkan sahur juga untuk ahli keluarganya, walaupun mereka ni tidak dapat berpuasa, pahala juga. Jadi pada kita tak boleh puasa, maknanya sahur pada pandai lah. Dibangun untuk bantu sebab meraihkan pahala, nak dapatkan pahala. Bagi makan kepada mereka yang puasa pun mendapat pahala seperti mana orang yang sedang berpuasa. Jadi begitu kita boleh faham yang Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berikan kita bonus lagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Syaitan dah digali. Jadi kalau adalah benda-benda yang salah yang kita ada urge nak buat, ada rasa niat tu terpaksa nak buat, ketahuilah bahawa itu adalah nafsu kita. Jadi nafsu ini kita kena tahan, kena kunci diri nafsu kita ni. Jangan asyik-asyik nak salahkan syaitan. Syaitan ni dah gari dah. Ni akan syaitan kot. Ni kalau kasih datang puasa ni syaitan ni kot. Ini semua permainan minda dan hati kita ni. Nafsu kita yang tolak kita untuk lakukan benda-benda gini. Datang bulan Ramadan je macam-macam lah, datang sana macam-macam lah, penyakit lama timbul lah dan sebagainya. Jangan kita sia-siakan. Kita batalkan puasa kita, sebab kalau batalkan puasa pun nak kena ganti balik puasa kita. Wajib qada puasa kita. Katalah tak apalah, qada lah puasa. Jangan, sebab apa? Kewajipan yang Allah perintahkan untuk kita puasa ni pada bulan Ramadan ni. Allah perintahkan, Allah wajibkan kita, kira-kira fardu ain. Dalam rukun Islam tu, satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Bukan berpuasa di bulan Syawal ke, puasa di bulan Zulkaidah ke, tidak, puasa di bulan Ramadan. Jadi bagi mereka yang keuzuran, yang tak dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, mereka diberikan kelonggaran untuk qada puasa mereka atas sebab-sebab tertentu. Bukan hari ni dah setara puasa, saya batalkan lah, boleh ganti puasa, tidak. Jangan, kita kena faham pada dengan sekalian, dosa tu tetap kita tanggung. Ini bagi yang lelaki lah. Tapi kalau bagi mereka yang tak mampu, mana orang yang warga kita yang tak mampu dan sebagainya, itu dah cerita. Ini bagi saya berbual secara general lah. Bagi kaum wanita pula, mereka ni exceptional. Mereka ada hari-hari istimewa mereka. Jadi jangan compare kita dengan lelaki yang sihat walafiat ini. Puasa, jangan cari alasan untuk tidak berpuasa dan sebagainya. Jadi para pendengar sekalian, bila kita sebut tentang puasa ni, kita upgrade sesuatu amalan kita ni, secara tak langsung ni kita melatihkan kesabaran kita. Latih kesabaran kita.
lapar tu kita latih kesabaran kita, macam-macam lah. Lagi dah duduk stay home ni kan, macam-macam lagi dugaan sekian. Banyak masa kita dekat rumah, itulah melatih kesabaran kita. Sebab tu saya cakap, kalau kita nak hilangkanlah rasa gelisah ke apa ke, atau duduk dekat sofa terpandang dapur sebagainya, kita boleh buat sesuatu yang boleh meraihkan pahala kita daripada melakukan perkara-perkara yang makruh. Dah makruh, dah sering lakukan perkara makruh, takut pula terjatuh benda-benda yang haram pula. Dan juga kita tahu Ramadan ni adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi SAW bersabda yang bermaksud sesiapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap balasan daripada Allah, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi bila mana kita melakukan amalan puasa kita, ibadah puasa kita ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Jadi para pendengar sekalian, bila kita lakukan ibadah puasa ni, pastikanlah kita lakukan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Balasan apa? Ganjaran dia pahala. Kita tak nak kita buat amalan kita ni, kita upgrade amalan kita ni, tapi sia-sia sahaja. Sia-sia kenapa para pendengar sekalian? Pasal perangai lama tu masih tak ditinggalkan ketika bulan Ramadan. Ramadan tu sekarang ni, saya beri contoh dia, tengah circuit breaker ni, handphone biasanya kat tangan lah, boring, cari cerita dan sebagainya. Ini benda-benda yang boleh dikatakan pun boleh ke fana jugalah. Dah boring cari cerita dan sebagainya. Jadi terbawa pula, dia terlajak laris terlajak laris sampai ke bulan Ramadan. Dalam bulan dulu dia buat, biasa sering buat tak perasan, terlajak laris pula sampai bulan Ramadan. Jadi benda ni yang melatih kita supaya bersabar. Bukan bermaksudnya lepas Ramadan kita dah boleh resume balik. Tidak. Maknanya kita latih diri kita, dan mudah-mudahan lepas bulan Ramadan kita pun akan hentikan perbuatan-perbuatan sedemikian. Jadi secara ringkasnya para pendengar sekalian, kita upgrade sama-sama lah. Saya ingatkan saya juga upgrade amalan kita bulan suci ini dengan pelbagai amalan-amalan yang boleh melipat gandakan pahala kita, dan kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan sekarang ini ataupun sebelum bulan Ramadan kita lakukan dan sebagainya, kita tambah sikit value added dalam kita punya amalan kita, tetapi lakukan dengan ilmu dan juga penuh keikhlasan. Jangan sia-siakan. Nak buat satu, nak solat tarawih dan sebagainya, kita buka balik kita dan kita kaji dan sebagainya, macam mana hendak solat tarawih dan sebagainya, yang imam bagaimana. Jangan stres-streskan diri. Sebab yang kadang seorang ayah tu tak biasa jadi imam tarawih di rumah, sebab biasa ibu di masjid. Tapi sekarang inilah peluang untuk menjadi imam bagi ahli keluarga, untuk lead tarawih bersama ahli keluarganya. Jangan stres-stres, jangan apa-apa, sebab hukum solat tarawih adalah sunat muakkad, sunat yang digalakkan. Jadi slowly kita buat slowly ni. Ini Ramadan pertama kan, kita slowly kita buat dan sebagainya. Janganlah kita tinggalkan, sebab inilah peluang keemasan yang kalau tak nampak ni sebenarnya Allah tengah berikan kepada kita, merapatkan lagi hubungan kita dengan keluarga kita. Jadi insya-Allah para pendengar sekalian, sama-samalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amalan yang kita plan untuk upgrade mudah-mudahan Allah terima. Allah pandang kita punya amalan yang tak seberapa ini. Jadi itu sahaja daripada saya, yang berasal dari saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.